Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada petang ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Amin. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Habib selaku guru pembimbing, Yang Berusaha Ustaz Al-Fadhil Ustaz Wan Nazri, sahabat-sahabat, rakan yang sudi menyertai program daurah kita pada petang ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama pada petang ini, diberi kelapangan oleh Allah SWT untuk mengikuti daurah siri yang keempat untuk tahun 2025. Hari ini kita sambung lagi pada muka surat 181 dalam buku yang dipaparkan ini. Kita terus lagi dalam bab puasa, bab siyam. Untuk itu saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan bacaan kitab. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Rusmadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi terlebih dahulu nak membetulkan ada sedikit terlepas pandang pada perjumpaan yang lepas tentang batasan satu matla'. Itu ada tersilap lepas pandang lah. Jadi kan minggu lepas tu berkata lingkaran bumi ini, bulatan bumi ini 360 darjat. Jadi kita dalam sehari semalam ada 24 jam. Kalau 360 dibahagikan 24 itu sama dengan 15. Ambo kata masa tu 15 minit. Sebenarnya bukan 15 minit tapi 15 darjat. 15 darjat. Jadi 15 darjat itu untuk satu zon waktu. Jadi ada 15 zon waktu. Jadi setiap satu zon waktu itu dia punya 15 darjat. Setiap satu zon waktu juga dia ada 1 jam. Jadi zon waktu itu sejam. Macam tu GMT 1, GMT 2, GMT 3 dan seterusnya kan. Jadi ada 15 darjat. Satu zon waktu itu dia punya 15 darjat. Maknanya dalam 60 minit itu ada 15 darjat. Makna 60 dibahagikan 15 maknanya ada 4 darjat. Setiap 1 minit itu 4 darjat. 1 minit itu 4 darjat maknanya kalau 8 darjah itu makna 32 minit. Jadi yang disebut satu matla' itu adalah ketika waktu terbenam matahari daripada satu tempat dengan tempat yang lain itu dia 32 minit atau kurang. 32 minit atau kurang maka itu masih dikira satu matla'. Jadi macam kita dekat Kota Baru dengan katakanlah Kuala Perlis. Kuala Perlis itu ada selisih 7 minit. Itu masih satu matla'. Kita dengan Kuching misalnya. Kita dengan Kuching ada selisih dalam masa di sini 7.25 maghrib. Sementara dekat Kuching maghrib 6.56. Ada 29 minit. Itu masih kira satu matla' lagi. Tapi kalau seandainya kita dengan KK, Kota Kinabalu, itu ada selisih 1 jam. Di sana maghrib 6.20, di tempat kita 7.25, maknanya ada sejam 5 minit. Itu dah bukan satu matla'. Itu. Jadi batasan matla' ini adalah 32 minit. Jadi 32 minit itu sekira satu
kira 1 matlak. 32 minit itu 1 matlak. 32 menit atau kurang. Itulah yang betulnya itu. Bukan 1 matlak tu 2 jam, tak. 32 minit sahaja. Okey. Itu untuk pembetulan yang minggu lepas terlepas pandang. Okey, kita teruskan kepada mas'alatul shin, mas'alatul atfal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mas'alatul shin. Qaulul ubab, penyata atau kenyataan daripada sahibul ubab, penulis kitab al-ubab, dia kata idza sumna bi syahadati adlin, apabila kita puasa dengan asbab kesaksian seorang yang adil. Jadi ingat pada pada perbahasan lepas dikatakan untuk mensabitkan puasa Ramadan itu cukup dengan kesaksian seorang yang adil. Maka dia bersaksi pada 2 hari, pada 29 malam 30 Syaban itu, pada 29 malam 30 itu dia bersaksi dia dah tengok anak bulan. Maka kesaksiannya diterima dan kemudian kita pun puasa pada keesokan harinya. Idza sumna bi syahadati adlin, apabila kita puasa dengan asbab syahadah kesaksian satu orang yang adil. Aw ayyadna bi adlaini, atau kita berhari raya dengan kesaksian 2 orang yang adil. Jadi yang untuk puasa itu cukup dengan seorang, tapi untuk bulan-bulan yang lain, untuk hari raya misalnya, itu perlu dengan kesaksian 2 orang. Jadi kita berpuasa dengan asbab kesaksian 1 orang yang adil, atau kita berhari raya dengan asbab kesaksian 2 orang yang adil. Walam nara al-hilala ba'da salasin, dan kita tidak melihat anak bulan selepas 30 malam. Selepas 30 malam kita mula berpuasa dengan kesaksian seorang yang adil. Kemudian kita puasa dah 30 hari kita puasa. Dah 30 hari kita puasa. Lepas tu sepatutnya kalau kita tak tengok anak bulan pun, esok tu dah hari raya dah. Malam hari 29 malam 30 kita tak tengok anak bulan. Kemudian maknanya apa? Ramadan akan diistikmal jadi 30 hari kan. Ramadan akan diistikmal 30 hari, jadi kita berpuasa esok hari pada hari yang ke-30 kita puasa. Ternyata pada hari yang ke-30 itu, yang malam raya tu kita tengok anak bulan pun tak ada juga anak bulan. Malam 29 malam 30 tak ada anak bulan. Selepas kita 30 hari berpuasa pun tak ada juga anak bulan. Tak ada juga anak bulan. Sepatutnya kalau kita 29 malam 30 tu tak tengok anak bulan, sekurang-kurangnya keesokan malam esok tu mesti dah tengok anak bulan. Mesti dah anak bulan tu mesti dah nampak dah. Macam kita baru-baru ni kan. Kita baru-baru ni 28 hari bulan 2, malam tu kita tak tengok anak bulan. Tak ada sesiapa yang boleh tengok anak bulan pada malam tu. Tapi pada keesokan malamnya, masa kita nak bertarawih tu, kita nampak lepas maghrib tu, anak bulan dah besar gedabak dah. Maknanya apa? Maknanya seperti itulah. Maknanya, kalau dia tidak boleh dilihat pada 29 malam 30, pada bila dah cukup 30 Syaban, keesokan malamnya tu mesti akan dilihat. Begitu juga kalau dah cukup 30 Ramadan, kalau kita dah cukup puasa 30 Ramadan, maknanya malam lepas kita buka puasa lepas maghrib tu kita kan boleh tengok bulan. Tapi ternyata hari 29 malam 30 tak boleh tengok. Hari 30 malam 1 Syawal pun tak boleh tengok juga. Tak ada juga bulannya. Pah lagu mana? Ni silap-silap ni, kesaksian orang yang bersaksi salah ni. Sebab secara logik akal, secara matematik, secara sains itu mesti akan dapat dilihat. Tapi apa tak boleh lihat juga, tak boleh tengok juga. Walhal dah kira dah istikmal dah ni. Macam mana? Ni ada kemungkinan si orang yang bersaksi itu tersilap. Jadi timbul persoalan bagaimana esok tu kita berhari raya ke tidak? Jawapannya aftarna fil ula. Kita akan berhari raya fil ula pada permasalahan yang pertama, yakni permasalahan ketika kita puasa dengan kesaksian satu orang yang adil, kemudian sudah cukup 30 hari kita puasa, tak tengok anak bulan, maka kita akan
berhari raya pada kesaksian, bukan karena kesaksian dia itu salah, tapi karena sudah istikmal 30. Jadi kita berhari raya ini bukan karena kita tengok anak bulan ke tak tengok anak bulan, tidak. Tapi karena memang sudah istikmal 30 hari. Nak tak nak kena berhari raya juga esok tu. Sebab tak ada bulan Arab, bulan Qamariah itu sampai 31 hari, tak ada. Dia kalau tidak 29, 30. Kita dah puasa 30 hari. Maknanya ada istikmal Ramadan 30 hari dah kat situ, maka memang mahu tak mahu nak tak ada secara pasti esok kita akan berhari raya. Aftarna bil ula. Maka pada permasalahan yang pertama itu kita akan berhari raya. Jadi ketika kita dah puasa 30 hari, esoknya tentu kita akan berhari raya. Kemudian walam naqdi bisaniyati, dan kita tidak perlu mengqada pada permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua ni mana? Ayyadna bi adlaini. Kan pada 29 malam 30 Ramadan ada dua orang bersaksi kata tengok anak bulan 1 Syawal. Maka ketika kesaksian dua orang ini diterima, ketika kesaksian dua orang diterima sebab dua orang itu memang ada saksi yang adil, ya kesaksiannya diterima, maka artinya esok kita berhari raya, kan? Ternyata apabila sudah kita ini 30 Syawal, 29 malam 30 tak tengok anak bulan. 29 malam 30 Syawal tak tengok anak bulan. Lepas tu pada 30 Syawal malam 1 Zulqa'dah pun tak tengok juga anak bulan. Pah lagu mana? Sedangkan kita dah 30 Syawal dah ni. Tapi malam tu tak tengok juga anak bulan. Ni silap-silap ni orang yang bersaksi, dua orang yang adil yang bersaksi pada 29 malam 30 tu silap-silap tersilap tengok ni. Sebab tak nampak lagi anak bulan ni pada malam yang sudah istikmal bulan Syawal ni. Macam mana? Apakah kita perlu menambahkan sehari lagi untuk mengqada puasa Ramadan kita bulan lepas tu, yang kata kemungkinan ada orang tengok anak bulan Syawal tu silap tu, ada kemungkinan dia silap tengok. Apakah kita akan tambah lagi qada puasa satu hari sebab puasa kita tak cukup, atau lagu mana? Maka jawapannya lam naqdi bisaniyah. Kita tidak perlu mengqada pada masalah yang kedua ini. Sebab apa? Sebab dah cukup dah Syawalnya 30 hari. Dah cukup dah Syawalnya 30 hari. Maknanya sudah tak payah qada, tak payah qada sebab yang sebelumnya tu dia dah kata dah tengok sudahlah. Sekarang dah cukup Syawal 30 hari, artinya sudah cukup. Maknanya yang sebelumnya Ramadan yang sebelumnya tu yang kita misalnya cuma puasa 29 hari saja, itu tak payah kita qada. Tak payah kita qada, tak payah kita tambah sehari. Walau ma'as sahwi. Di sini kalau biasa disebut kalau ada walau ni mana ada khilaf lah situ. Ada khilaf. Walaupun bersama as-sahwi, keadaan hari yang cerah, keadaan malam yang cerah. Walau ma'as sahwi, walaupun bersama dengan keadaan malam yang cerah. Jadi walaupun misalnya hari 30 malam 1 Syawal, hari 30 malam 1 Syawal tu cerah harinya, tak ada awan mendung, tak ada apa-apa, semua memang cerah sungguh, yang sepatutnya boleh tengok bulan, ternyata kita tidak tengok bulan. Macam mana? Maka walaupun begitu keadaannya, tetap kita berhari raya esok hari dan pada masalah yang pertama, dan kita tetap tidak mengqada pada masalah yang kedua itu. Walaupun malam yang kita tengok tu malamnya cerah. Al-muradu bi adami ru'yatil hilal, yang dimaksud tidak melihat anak bulan tu bila ai hilali Syawwalim fil ula, iaitu hilal Syawal pada masalah yang pertama. Yang selepas kita 30 hari cukup berpuasa, kita tak ada tengok lagi anak bulan Syawal ni, sama ada pada 29 malam 30 tak boleh tengok. Malam 30 malam 1 Syawal, malam 1 Syawal pun juga tak boleh tengok. Wal qa'dati bisaniyati, dan hilal Zulqa'dah pada masalah yang kedua. Ketika sudah cukup 30 Syawal, hilal Zulqa'dah pun masih tak boleh tengok lagi. Itu maksudnya hilal situ, maksudnya hilal Syawal pada masalah yang pertama dan hilal Zulqa'dah pada masalah yang kedua. Kama anna qawlahu ba'da salasin lam naral hilal ba'da salasin. Kita tidak melihat anak bulan selepas 30 tu apa maksudnya 30 apa?
yakni min Ramadan minal ula, yaitu selepas 30 Ramadan, mana 30 Ramadan malam 1 Syawal. Minal ula pada masalah yang pertama, wa min Syawwalim bisaniyah, dan 30 Syawal malam 1 Zulqa'dah pada masalah yang kedua. Jadi, wa qauluhu aftarna ay alal asah. Aftarna, kita berbuka, maksudnya kita berhari raya, ay alal asah, mengikut pendapat yang asah. Asah ni, ini adalah pendapat ashabul wujuh. Jadi kalau ashabul wujuh tu dia kalau yang sama-sama kuat, maka yang paling kuat tu disebut dengan al-asah. Muqabilnya itu sahih lah. Jadi ada banyak pendapat, al-asah muqabilnya sahih. Kalau as-sahih, ala-sahih katanya, maka muqabilnya dhaif. Maka mengikut pendapat yang paling kuat, pendapat yang asah, itu adalah kita akan tetap berbuka berhari raya. Apa? Likamalil adat, kerana dah sempurna dah jumlah bilangannya, 30 hari kita puasa. Tak ada bulan Arab itu, bulan Qamari itu sampai 31 hari. Jadi karena sudah cukup sempurna 30 hari, maka tidak perlu lagi kita menambah puasa kita. Wala nazara, dan tidak diambil kira, dan kita tak perlu mempertimbangkan likauni Syawal lam yasbut hina idzin bi adlaini, kerana keadaan Syawal pada ketika itu dia tidak sabit dengan dua orang yang adil. Tidak perlu mempertimbangkan itu. Oh, ini tak ada saksi dua orang untuk mengisbatkan bulan Syawal. Tak perlu mempertimbangkan. Sebab apa? Sebab puasanya dah cukup 30 hari. Dengan semata-mata istiqmal, tidak perlu dengan saksi-saksi yang lain. Sebab bilangannya dah cukup. Maka tidak perlukan lagi saksi. Nak kena dua orang saksi yang adil untuk mengisbatkan 1 Syawal, tak perlu lagi. Idza syai'u, karena sesuatu itu yasbutu dimnan ma la yasbutu aslan. Karena sesuatu itu, sesuatu benda itu, perkara itu yasbutu dimnan. Dia akan sabit, dia akan boleh sabit secara dimnan, secara terkandungi, secara tercakupi. Jadi misalnya ketika kita dah cukup 30 hari, maknanya secara otomatik esok adalah bulan yang baru. Kan? Itu yasbutu dimnan. Yang tercukupi apa? 30 hari. Yang berlaku ada 30 hari bulan Ramadan. Maka secara dimnan, secara isi kandungannya bermaksud kalau sudah puasanya 30 hari, berarti esok otomatis 1 Syawal. Itu namanya yasbutu dimnan. Mala yasbutu aslan, sesuatu yang tidak sabit secara asalnya. Secara asalnya memang perlu apa? Perlu untuk mengisbatkan 1 Syawal, perlu kesaksian 2 orang saksi yang adil yang melihat akan anak bulan. Tetapi ketika sudah istiqmal 30 hari Ramadan, makna itu bila dah istiqmal, otomatis esok itu adalah 1 Syawal. Maka itu namanya yasbutu dimnan. Yasbutu dimnan, mala yasbutu aslan, sesuatu yang tidak sabit pada asalnya. Pada asalnya adalah untuk menetapkannya karena melihat anak bulan. Ada 2 orang saksi yang adil yang melihat anak bulan. Itu pada asalnya. Tapi ketika tidak ada saksi tapi ada istiqmal, maka sudah cukup dengan istiqmal tadi. Yasbutu dimnan mala yasbutu aslan. Kasubutin nasabi wal irsi bisubutil wiladati bisyahadatin nisa. Ini sama masalahnya seperti sabitnya nasab dan pewarisan. Jadi sabitnya hubungan nasab bin itu, wal irsi, dan juga hubungan pewarisan pusaka. Kalau bapaknya meninggal dunia kan, sabit nasab dan pewarisan pusaka. Bisubutil wiladati bisyahadatin nisa. Lepas asa sekejap nanti ya. Kesubutin nasabi wal irsi, seperti sabitnya nasab dan pewarisan. Bisubutil wiladati, dengan sabitnya kelahiran dengan kesaksian para perempuan. Jadi ketika mana perempuan-perempuan yang siqah ini, mereka bersaksi bahwasanya si fulanah melahirkan anak, dengan kesaksian mereka diterima, tentu bila dia melahirkan anak ada bapak dia. Dia melahirkan anak daripada hubungan pernikahan, maka
anak yang lahir itu, walaupun bapaknya tidak melihat akan proses kelahiran berkenaan, tapi ketika mana ada kesaksian daripada perempuan-perempuan siqah yang mereka bersaksi tentang kelahiran bayi berkenaan itu, maka sabitlah juga dengan mereka bersaksi, sebenarnya mereka bersaksi bahwa ini dah berlaku kelahiran siapa namanya anak lelakinya si fulan dan si fulanah misalnya kan. Maka ketika mereka bersaksi akan kelahiran, maka sabitlah juga artinya nasab dengan pewarisan pada ketika itu. Yang mereka saksikan ada kelahirannya. Tapi yang sabit dimnan secara terkandungi dalam kesaksian kelahiran tadi adalah bahwasanya akan ada yang namanya hubungan nasab bin atau binti, ataupun juga dan juga akan sabitlah hubungan waris tadi. Kalau dia bapaknya meninggal, dia akan dapatkan daripada bapaknya. Titik. Wa qauluhu walam naqdi fis saniyati, dan kita tidak perlu mengqadha pada masalah yang kedua. Masalah yang kedua tadi masalah ketika mana tidak melihat anak bulan Zulqa'dah selepas 30 hari Syawal. Tidak melihat anak bulan Zulqa'dah selepas 30 hari Syawal, itu kita tidak perlu mengqadha Ramadan yang bulan lepas tu sehari. Kenapa? Karena tadi sudah cukup dah 30 hari Syawal tu, maksudnya ya sudahlah, maksudnya sudah selesai, tak masalah tu dah berlalu. Jadi karena sudah berlalu, tak perlu lagi dipikirkan, tak perlu lagi kita jadi kebimbangan kita, sebab dengan kesaksian dua yang adil itu sudah kita terima kesaksiannya, masalah itu sudah berlalu, jadi selesai, tak ada masalah sudah. Sedangkan Syawalnya pun sudah cukup 30 hari kan. Sedangkan Syawalnya juga sudah cukup 30 hari, jadi oke. Itu adalah alal mazhab, mengikut dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tidak perlu diqadha pada masalah yang kedua tadi. Wa qauluhu walau ma'as sahwi, dan sekalipun ketika hari atau malam cerah tadi. Ketika malam cerah. Kalau ada walau itu kan biasanya adalah isyarat ada berlaku khilaf, dan memang isyaratun ila wajhin itu mengisyarat kepada satu pendapat ashabul wujuh. Pendapat ashabul wujuh ini adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mana mereka itu hidup di antara zaman di sebelum zamannya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, ulama-ulama Syafi'iyah yang mana mereka itu hidup sebelum zamannya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, itu dikenal dengan ashabul wujuh. Ulama-ulama khilaf menentukan siapa-siapa saja ashabul wujuh ini, sebab terlalu ramai ashabul wujuh dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu isyaratun ila wajhin, itu ada satu isyarat kepada satu pendapat daripada ashabul wujuh. Qala bihi Ibnul Haddad. Ini adalah yang dinyatakan oleh Imam Ibnul Haddad. Imam Ibnul Haddad. Wa nukila, ini betul kan, ini silap nih. Wa nukila anibni Syuraijin. Kalau Syurai ini Syurai Al-Qadi, bukan. Anibni Syuraijin. Anibni Syuraijin. Bukan Syurai, tapi Ibni Suraij. Salah seorang daripada ashabil wujuh juga. Anna la nubtiru ma'as sahwi fil ula. Kita tidak akan berhari raya ketika mana malam itu cerah tapi tak boleh tengok anak bulan. Fil ula pada masa yang pertama, iaitu masalah ketika Ramadan dah 30 hari, ternyata pada malam 1 Syawal tak tengok anak bulan. Maka kalau harinya cerah, malam tu cerah, tapi tetap tak tengok anak bulan, kita tak akan berhari raya esok. Artinya puasanya jadi berapa? Jadi 31 hari. Itu ada satu wajah, satu pendapat yang dinyatakan oleh Imam Ibnul Haddad dan juga dinukil daripada Imam Ibnu Suraij. Mas'alatu Shin, masalah al-ashhar. Ra'a hilalu syawalin wahdahu lazimahul fitru. Kan untuk mengisbatkan anak bulan Syawal itu kan sekurang-kurang mesti ada kesaksian 2 orang saksi. Nah, rupa-rupanya yang melihat hilal anak bulan Syawal ni cuma seorang sahaja. Kalau dia bersaksi pun tentu kesaksiannya tak akan diterima sebab tak cukup syarat. Ra'a hilala syawalin wahdahu.
seseorang melihat akan anak bulan Syawal, seorang sahaja. Dia melihat, dia berseorangan, dia bersendirian sahaja yang tengok anak bulan Syawal. Orang lain tak tengok belaka. Yang mencerap anak bulan ramai. Tapi yang tengok dia seorang je. Orang lain tak ada yang tengok belaka. Walhal untuk diterima kesaksian bulan Syawal ini ada perlu 2 orang yang adil. Lagu mana? Kalau yang tengok dia seorang sahaja. Lazimahul fitru, maka wajiblah dia, mestilah dia yang melihat itu untuk berbuka berhari raya esok. Artinya esok dia tak boleh puasa. Esok dia tak boleh puasa. Dia sahaja. Dia sahaja. Orang lain sebab tak tengok, syarat tak cukup, maka orang lain tu tidak ada kewajipan untuk berhari raya esok. Kejap tak jadi. Jadi dia lazimahul fitru, dia lazim, mesti dia berhari raya, mesti dia berbuka tidak puasa pada esok hari. Sebab apa? Sebab dia tengok anak bulan. Sementara orang lain tetap berpuasa, tidak ikut dia. Kenapa? Kerana mereka tak tengok anak bulan, dan yang kedua, kerana untuk mengisbatkan satu Syawal oleh pemerintah itu perlukan kesaksian 2 orang yang adil. Maka karena dia hanya tengok seorang-seorang saja, dia sajalah yang tidak berpuasa pada esok hari. Wa yusannu lahu ikhfa'uhu lituhmati, dan disunahkan dia ikhfa'uhu, menyembunyikannya. Disunahkan dia menyembunyikannya, tidak menceritakannya kepada orang lain. Disunahkan dia menyembunyikannya, tidak menceritakannya kepada orang lain. Kenapa? Lituhmati, kerana dikuatiri akan berlaku tuhmahan. Tuhmahan, tuduhan yang tidak-tidak kepada dia. Maka sunat dia menyembunyikannya, tidak memberitahukannya kepada orang lain. Jadi dia simpan untuk dia seorang-seorang lah. Jadi biar itu jadi rahsia pribadi dia. Kemudian dia juga berbuka tu jangan berbuka depan orang ramai. Dia berbuka menusuk-nusuk lah begitu. Dia buka menusuk-nusuk. Dia tak perlu nak ceritakan kepada orang lain. Dia tak perlu nak war-warkan kepada orang lain yang dia tak puasa pada esok hari itu kerana dia dah tengok anak bulan. Dia tak perlu. Yusannu, disunatkan bagi dia menyembunyikannya. Kenapa? Lituhmati. Kerana akan dikhawatirkan akan menimbulkan tuhmah atau tuduhan yang tidak-tidak kepada dia. Dia menipu lah, inilah, apalah. Sebab orang lain semua tak ada yang tengok. Dia seorang je yang tengok. Nanti akan timbul berbagai macam tuhmahan, tuduhan yang mungkin tuduhan itu akan menjejaskan dengan maruah dia sendiri. Lebih memudaratkan dia kalau seandainya dia ceritakan misalnya kan. Jadi sunat dia menyembunyikannya. Dalam kitab Fatawa Kubra, Imam Ibn Hajar kata wajib menyembunyikan. Wajib menyembunyikan. Jadi sama ada sunnah ataupun wajib, tapi artinya apa? Lebih. Artinya dia tidak perlu mewar-warkannya kepada orang lain. Begitu. Tidak perlu mewar-warkan. Cukup dia amal untuk diri dia sendiri sahaja. Watun dabulahu salatul id, dan disunahkan bagi dia seorang-seorang. Disunahkan bagi dia seorang-seorang salatul id, sembahyang hari raya pada esok hari itu. Titik. Wahal ya'udduha ma'an nas. Wahal yu'iduha, tu terjatuh ya situ. Bukan ya'uddu membilang, tapi maksudnya wahal yu'iduha, daripada a'ada yu'idu i'adatan. Wahal yu'iduha ma'an nasi. Itu tanda istifhamnya itu sepatutnya wahal yu'iduha ma'an nasi, istifham situ, tanda tanya kat situ. Tanda soalan, wahal yu'iduha ma'an nas, dan adakah dia perlu nanti mengulanginya semula bersama orang ramai? Kan orang ramai masih puasa lagi. Orang ramai baru berhari raya esok. Dia hari raya hari ini sebab dia tengok anak bulan seorang-seorang kan. Dia berhari raya hari ini, tidak berpuasa, dan dia sunat untuk sembahyang hari raya pada hari ini. Sementara orang ramai yang tak tengok anak bulan, mereka berhari rayanya esok. Maka ketika orang ramai berhari raya, bersembahyang hari raya, wahal yu'iduha ma'an nas, adakah dia akan ulang
sembahyang itu bersama orang ramai, jadi 2 kalilah dia sembahyang hari rayanya. Hari pertama dia sembahyang hari raya, seorang-seorang, karena dia seorang je yang tengok anak bulan. Hari yang kedua pun dia juga sembahyang hari raya bersama orang ramai. Soalan, maka jawabannya al-aqrabu na'am. Al-aqrabu pendapat yang paling kuat. Al-aqrab itu maksudnya pendapat yang paling kuat. Itu al-aqrab itu sigat tarjih. Artinya pendapat yang paling kuat. Naam, iya. Iya, dia sembahyang bersama orang ramai. Titik. Wala yusalli ma'ahu ma lam yara al-hilal. Wala yusalli ma'ahu ma lam yura al-hilal. Dan tidak bersembahyang bersama dia. Jadi ketika hari pertama yang dia sembahyang seorang-seorang itu karena dia tengok anak bulan seorang-seorang, selagi mana anak bulan itu tidak dilihat oleh orang lain, maka tidak ada yang sembahyang bersama dengan dia. Sebab yang tengok anak bulan itu dia seorang-seorang je. Yang tengok anak bulan itu dia seorang-seorang je. Jadi orang lain yang semua tidak tengok anak bulan itu, ya tentu tidak bersembahyang hari raya bersama dia. Bala tasihu. Bahkan sembahyangnya orang itu, yang tidak melihat anak bulan bersama orang yang satu-satunya melihat anak bulan itu, tidak sah sembahyang hari rayanya. In alima wa ta'ammada, jika dia tahu dan sengaja sembahyang hari raya bersama itu orang yang satu-satunya tengok anak bulan. Jadi ada katakanlah tengok anak bulan seorang-seorang. Ternyata kemudian B ikut dia sembahyang hari raya juga pada ketika si A sembahyang hari raya seorang-seorang tuh. Kalau seandainya si B ini tahu bahwasanya itu kawan dia di sembahyang hari raya dan dia sengaja ikut, maka itu tak sah sembahyang hari raya tuh. Yang si B sembahyang hari raya si B itu tak sah, yang si A tetap sah. Sebab dia sembahyang hari raya ikut atas apa yang dia lihat, anak bulan. Tapi si B kalau dia tahu orang semua tak ada tengok anak bulan, dia pun tak tengok anak bulan, tapi dia ikut je dengan si A yang sudah sembahyang hari raya awal ni. Macam mana? Tak sah sembahyang hari rayanya jika dia tahu dan sengaja membuatnya. Wa illa, tapi jika dia tak tahu, jadi jika dia tak tahu, misalnya dia tengok kawannya ni sembahyang hari raya ni kan takbir 7 kali, takbir 5 kali, tasbih 5 kali, rakaat yang kedua takbir 7 kali, rakaat pertama tasbih 5 kali, tasbih 6 kali, tasbih 6 kali rakaat pertama, kemudian takbir 5 kali rakaat kedua, kemudian tasbih 4 kali rakaat kedua. Itu kan sunat. Jadi kawan yang tengok anak bulan seorang-seorang ni dia sembahyang biasa, kan waktunya sama dengan waktu duha. Jadi macam orang sembahyang duha lah dia buat. Takbir biasa 2 rakaat juga kan. Khutbah pun sunat saja kan. Jadi dia tak ada khutbah. Jadi macam orang buat sembahyang duha. Jadi kawan si A ni, iaitu si B ni, tengok ada kawannya sembahyang waktu duha, dikira sembahyang duha. Dia pun ikutlah sembahyang duha. Dia pun ikut niat dia sembahyang duha misalnya. Wa illa, dan kalau seandainya dia tidak tahu itu sembahyang hari raya, ataupun dia tahu tapi tidak sengaja terikut, misalnya dia lupa kalau hari ini belum hari raya misalnya, waqa'at, maka itu jadi sembahyang sunat mutlak. Kalau seandainya dia tidak niatkan misalnya niat duha, kalau dia niat sembahyang duha ya jadi sembahyang duha lah. Tapi kalau dia seandainya dia tidak niatkan apa-apa, cuma sekadar ikut sembahyang saja, maka akan jadi sembahyang sunat mutlak. Itu kalau seandainya dia tidak tahu itu sembahyang hari raya, atau dia tahu itu sembahyang hari raya, cuma dia tak sengaja ikut. Kenapa tak sengaja ikut? Dia terlupa yang hari ini belum hari raya misalnya. Maka jadilah sembahyang yang si B buat itu sembahyang sunat mutlak. Wa haruma ala ghairihi al-fitru wa in waqa'a fi qalbihi sidqu ra'ihi. Dan haramlah ke atas orang lain yang tidak tengok anak bulan al-fitru, berbuka atau berhari raya esok, haram. Sebab kerajaan pemerintah tidak dapat mengisbatkan hari raya pada esok hari kerana tidak ada saksi yang memadai. Tidak ada saksi yang memadai yang mencukupi syarat. Jadi akhirnya kerajaan tidak dapat isbatkan. Maka yang lain-lainnya yang tidak tengok anak bulan tak boleh berhari raya pada esok hari.
haram hukumnya berhari raya, kena puasa. Wa in waqa'a fi qalbihi sidqu ra'ihi, sekalipun berlaku di dalam hati orang lain itu, apa yang berlaku? Kebenaran orang yang melihat anak bulan. So dia tengok orang yang melihat anak bulan ni orangnya warak, orangnya jujur, tak rajin menipu, tak rajin bohong. Memang betul-betul adil orangnya. Dia tak akan menipu lah atas apa yang dia nyatakan, atas apa yang dia persaksikan itu, dia tak akan menipu. Dia memang betul-betul tengok anak bulan. Tapi kerana tidak mencukupi syarat untuk diterima kesaksiannya, sebab memerlukan saksi 2 orang kan misalnya tadi. Sekalipun dalam hatinya itu rasa dah betul dah ni, yang tengok anak bulan ni dah betul dah, takkan dia menipu, takkan dia salah dalam pengakuan dia. Maka pada ketika itu walaupun demikian, tetap dia tidak harus untuk berbuka berhari raya pada esok hari. Titik. Kemudian, wa awwalu syawalin, dan hari pertama bulan Syawal itu yakunu yauma idin nasi fi jami'il ahkam. Maka jadilah dia hari raya orang ramai pada semua hukum hakamnya. Jadi kalau misalnya pada hari malam 1 Syawal tu diumumkan bahwasanya esok hari raya, maka berlakulah hukum hakam hari raya pada semua jenis hukum hakamnya, iaitu ada yang namanya takbir mursal, ada yang namanya takbir mursal pada malam hari raya sehingga sampai sebelum pelaksanaan sembahyang hari raya. Pada ketika itu zakat fitrah itu dah menjadi wajib, dah sampai masuk waktu dan wajib ditunaikan dengan segera sebelum imam takbir pada hari raya, sebelum imam takbiratul ihram pada sembahyang hari raya. Ada juga hukum keharaman berpuasa pada esok hari dan seterusnya kan. Jadi itu berlaku kalau 1 Syawal tu, pada 1 Syawal itu menjadi hari raya yang berlaku semua jenis hukum hakamnya. Itu kalau seandainya pengumumannya, permaklumannya itu, pengisytiharannya itu tidak terlewat. Jadi malam 1 Syawal tu dah diisytiharkan esok raya misalnya, atau hari 29 malam 30 tu boleh tengok anak bulan, diisytiharkan pada malam tu juga esok raya misalnya, ataupun tak boleh tengok anak bulan, diisytiharkan lusa raya misalnya. Jadi maka berlakulah pada malam hari raya dan pagi hari raya itu segala hukum hakam hari raya. Ada sembahyang sunat hari raya, ada khutbah hari raya, ada takbir mursal, ada kemudian juga kewajiban membayar zakat fitrah dan lain-lain. Okey. Fa in sabata hilaluhu qabla zawali fa zahirun. Maka jika seandainya dah ada keputusan daripada pihak berkuasa, dah ada keputusan daripada pihak berkuasa, pihak pemerintah dah boleh mengisbat tentang anak bulan, yakni esok tu hari raya, itu ada makna tentang anak bulan tadi, dah ada pengisbatan daripada pemerintah esok hari raya, cuma khabarnya datang terlambat. Fa in sabata hilaluhu qabla zawal, dan jika sekiranya sabit bahwasanya anak bulan tu dah ditengok pada malam semalam tu anak bulan dah ditengok, cuma kabar ni datang terlambat. Jadi mungkin kalau zaman kita sekarang ni, insya-Allah kalau ada line telefon ke ada TV kan, insya-Allah boleh tengok. Ni dia orang tinggal di satu tempat yang tak ada telefon, tak ada elektrik, tak ada semua alat-alat komunikasi, tak ada. Jadi nak sampai berita hari raya ni lambat. Perlu datang kurir, perlu ada orang dihantar masuk ke pedalaman menyampaikan berita esok raya. Jadi rupa-rupanya pada ketika itu fa in sabata hilaluhu qabla zawal. Jadi ketika mana bagi penduduk kampung ni, penduduk kampung yang terpencil, yang duduk di pedalaman, yang tak ada komunikasi, tak ada apa, perlu dihantar orang untuk menyampaikan berita esok raya tu, rupa-rupanya orang yang menyampaikan berita ni misalnya sampai dekat itu kampung pada siang hari raya. Dia baru sampai pada siang hari raya sebab perjalanan yang jauh merentasi sungai dan lain sebagainya. Misalnya jauh perjalanannya sehingga sampainya pada pagi hari raya. Qabla zawal, sebelum tergelincir matahari, sebelum waktu zuhur dia dah sampai. Maka fadhahirun, maka itu jelas masalah itu. Artinya
bila sampai saja dia maklumkan dengan ketua kampung, dia maklumkan kepada masyarakat kampung yang di pedalaman ini bahwasanya hari ini ada hari raya dan dia katakanlah sampai jam pukul 10 misalnya, maka seketika itu juga dilaksanakanlah sembahyang apa? Sembahyang hari raya. Jadi yang mana belum bayar zakat fitrah sebelum apa? Sebelum pelaksanaan sembahyang itu kena bayar zakat fitrah dulu. Jadi dilaksanakan sembahyang hari raya secara adaan lah tuh. Secara adaan dilaksanakan sembahyang hari raya dengan khutbah hari raya dan seterusnya dan sudah tidak berpuasa lagi pada itu hari. Jadi kalau seandainya bersahur pun pada asalnya bersahur pun pagi-pagi itu udah bersahur dah subuh-subuh tuh. Sebelum subuh itu udah bersahur dah. Tak apa, tak ada masalah. Cuma dibatalkan saja puasanya. Dibatalkan saja, terus berbuka saja pada ketika jam 10 itu. Ketika sampai itu dan kemudian melaksanakan sembahyang hari raya pada pagi hari itu. Itu zahir, itu masalah itu tak ada masalah. Au ba'dahu, atau ternyata kabar berita sabitnya hilal ini sampai selepas tergelincir matahari. Sampainya selepas tergelincir matahari. Dah waktu zuhur dah baru sampai ini utusan kurir yang menyampaikan pesanan bahwasanya hari ini hari raya, tapi sampainya pukul 3 misalnya. Wajabal fitru, wajiblah berbuka pada ketika itu. Maksudnya karena sudah 1 Syawal kan wajiblah berbuka. Wafatat salatul idi, tapi waktu sembahyang hari raya dah terluput sebab sembahyang hari raya itu adalah sebelum tergelincir matahari. Sebelum masuk waktu zuhur itu adalah waktu sembahyang hari raya, yakni ketika waktu duha. Dah terluput waktu solat hari raya, maka wa nudiba qada'uha baqiyatal yaumi haitsu amkan. Dan disunnahkan untuk mengqadha sembahyang hari raya ini. Mengqadha sembahyang hari raya itu baqiyatal yaumi, pada saki-baki hari berkenaan. Jadi misalnya dia sampai pukul 3, maka sunat mengqadha sembahyang hari raya pada hari itu pukul, katakanlah lepas pukul 3 itu sampai tenggelam matahari, sunat. Haitsu amkan, sekira-kira mungkin dilaksanakan qadhaan sembahyang hari raya tadi. Wa illa, kalau tidak memungkinkan dilaksanakan sembahyang hari raya pada hari itu, faminal qadi, maka dilaksanakan pada keesokan harinya, pada 2 Syawal baru sembahyang hari raya. Au ba'dal ghurubi min qabilin sabata kaunu al-yaumil madhi min Syawalin, ataupun selepas tenggelam matahari pada keesokan harinya. Selepas tenggelam matahari pada keesokan harinya. Oke. Sabata kaunul yaumil madhi min Syawal bin nisbati li ghairi salati wa tawabi'iha. Dan sabitlah keadaan hari yang terdahulu, yaitu hari 1 Syawal yang terluput nih, itu sabit keadaan dia sebagai 1 Syawal bin nisbati li ghairi salati wa tawabi'iha, dengan nisbah kepada yang selain sembahyang dan juga tawabi'nya sembahyang. Tawabi'nya sembahyang seperti wudu, tawabi' sembahyang. Jadi untuk masalah yang selain sembahyang dan tawabi'nya seperti wudu itu, maka kalau macam itu akan dilaksanakan pada ketika nak sembahyang kan, ketika nak sembahyang akan berwudu. Oke, itu tak ada masalah. Tapi yang hari yang terdahulu itu sebagai sabit sebagai Syawal itu untuk nisbah yang selain sembahyang dan tawabi'nya. Seperti apa? Yang selain sembahyang dan tawabi'nya, kal fitrati, seperti zakat fitrah. Zakat fitrah dah terluput dah. Sebab sudah 2 Syawal, bukan 1 Syawal lagi. Kal fitrati sudah dah terluput, maka kalau belum keluar zakat fitrah pada ketika itu, kena artinya jadi qadhaan lah zakat fitrahnya. Jadi qadhaan zakat fitrahnya. Kemudian wat takbir dah tak ada yang namanya takbir Musa, sebab dah 2 Syawal kan, tak ada dah takbir Musa. Jadi apa yang dilaksanakan pada hari yang kedua itu adalah sembahyang dan tawabi'nya sahaja. Sembahyang dan tawabi'nya seperti sembahyang hari raya, kemudian seperti wudu untuk sembahyang hari raya, kemudian juga seperti khutbah hari raya, itu dilaksanakan pada hari yang kedua. Waktu sholat minal ghadi, maka dilaksanakan sembahyang hari raya pada esok hari itu sebagai adaan, sebagai sembahyang ada, sembahyang tunai.
Kalau seandainya dia tadi sembahyangnya pada hari yang semalam, pada waktu lepas zuhur gitu kan, baru sembahyang itu qada sebab dia tidak menepati dengan waktu sembahyang hari raya itu. Waktu sembahyang hari raya itu bila? Waktu sembahyang hari raya itu adalah ketika waktu duha. Jadi pada keesokan harinya kan waktu duha itu jadi sembahyang harinya ada sembahyang adaan sebab memang menepati pada waktunya, yaitu pada waktu duha. Jadi adaan jatuhnya. Fatu shalla minal ghadi adaan. Maka disembahyangkan pada keesokan hari itu secara adaan karena memang menepati waktu dia. Cuma masalah yang lain seperti takbir mursa, seperti zakat fitrah itu adalah pada hari yang pertama. Pada hari yang pertama bukan pada hari yang kedua. Intaha. Qultu wa qawluhu wa haruma ala ghairihi al-fitru dan haram ke atas orang lain yang tidak melihat anak bulan itu al-fitru berbuka atau berhari raya ila akhirih. Itu taqaddama fi mas'alati nahwil abdi. Itu terdahulu pada masalah seumpama hamba sahaya yang mengaku tengok anak bulan tu kan. Annahu yalzamuhu bahwasanya lazimlah ke atas dia, lazimlah ke atas. Jadi kultu di situ adalah ta'kib daripada siapa? Daripada musannif kita atas fatwa Imam Al-Ashqar. Jadi Imam Al-Ashqar kata, kalaupun dalam hati orang itu dia membenarkan kesaksian orang yang bersaksi itu, kesaksian orang yang bersaksi bahwa dia tengok bulan cuma karena dia tengok sorang-sorang maka tak ada orang lain yang tengok, maka akhirnya apa? Akhirnya orang itu tak boleh dia berbuka, kata Imam Al-Asqar kan begitu. Tapi kultu pengarang kitab Buqyah, Said Abdurrahman Al-Masyhur kata kultu, saya berpendapat ini takkib daripada beliau. Komen daripada beliau, wa qauluhu wa haruma ala ghairihil fitu ila akhirih taqaddama, ada sudah disebutkan terdahulu dalam masalah seumpama hamba sahaya yang melihat anak bulan. Kan kesaksian hamba sahaya pun tidak diterima juga kan. Kesaksian hamba sahaya kan tidak diterima, kesaksian perempuan kan tidak diterima. Tapi ketika mana hamba sahaya itu bersaksi, maka bila dia saksi dia kata aku tengok anak bulan, maka annahu yalzamuhu, maka lazimlah dia itu, si hamba saya itu untuk berbuka. Waman saddaqahu. Waman saddaqahu. Dan orang yang membenarkan hamba sahaya yang tak cukup syarat untuk bersaksi ini, al-fitru. Al-fitru wajiblah dia, lazimlah dia hamba sahaya yang tidak cukup syarat untuk diterima kesaksiannya. Waman saddaqahu, dan orang yang membenarkan kesaksian hamba sahaya tadi, orang yang ada rasa hamba sahaya ini bersaksi dengan betul, apa dia? Al-fitru, lazimlah mereka itu untuk berbuka, untuk berhari raya. Fadlan anil jawazi. Lebih-lebih lagi kalau hanya sekadar dikatakan harus berbuka. Jadi maksudnya, kata beliau, kenapa ada perbezaan di sini? Fata'ammalhu. Fata'ammal itu istilah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, maksudnya ini masalah ada diqqah, ini masalah perlu pengkajian semula, ini perlu penelitian semula. Kenapa boleh jadi ada perbezaan antara fatwa Imam Ashqar dengan tentang masalah hamba sahaya? Sama-sama tak diterima kesaksiannya. Yang itu tak diterima karena apa? Sebab karena dia seorang sahaja yang bersaksi, tak cukup syarat untuk diterima kesaksiannya. Tak cukup syarat sebab untuk kesaksian mengisbatkan hari raya perlu dua orang yang adil. Dia cuma seorang, maka tak cukup syarat. Yang kedua, hamba sahaya bersaksi pun juga tidak diterima kesaksiannya karena tak cukup syarat. Sebab di hamba sahaya, sedangkan dalam syarat untuk kesaksian ini adalah mesti orang yang merdeka. Kan sama-sama tidak diterima, tapi kenapa pada masalah hamba sahaya, hamba sahaya dan orang yang membenarkannya itu mesti berbuka, sedangkan dalam masalah yang yang orang saksi adil, yang seorang yang tengok anak bulan seorang-seorang itu tak boleh orang lain ikut. Jadi fata'ammalhu, kata beliau. Fata'ammalhu, maka perhatikanlah ianya, maksudnya ini masalah ada diqqah, ada satu kehalusan di sini, ada satu yang perlu dikaji semula. Kenapa boleh jadi ada perbezaan lagu tu antara dua fatwa ini? Sedangkan daripada sudut pandang sama-sama tidak boleh diterima kesaksiannya, ya sama-sama tidak boleh diterima kesaksiannya. Tapi kenapa yang hamba saya itu yang membenarkan dia
mesti kena ikut dengan dia berbuka. Sedangkan yang ini tak boleh ikut berbuka. Macam mana? Fata amalku kata beliau. Okey. Far'un. Jadi itu komen daripada Syekh Abdul Rahman Al-Masyhur atas fatwa Imam Al-Ashqar. Far'un. Yusannu disunnahkan ayyakula inda ru'yatil hilal, disunnahkan untuk dia berdoa. Dia berdoa ketika berlaku melihat anak bulan tadi. Ketika dia dah tengok anak bulan, maka sunat dia berdoa, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuki, Rabbuna wa rabbukallah, Rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal syahri wa a'udzubika min syarril qadar wa min syarril mahsyar hilala khairin wa rusdin, hilala khairin wa rusdin. Marataini, 2 kali. Amantu billadzi khalaqak, amantu billadzi khalaqak, amantu billadzi khalaqak, 3 kali. Alhamdulillahilladzi zahaba, alhamdulillahilladzi zahaba, bukan zahaba, azhaba. Sebab zahaba tu fi'il lazim, mesti kena azhaba. Alhamdulillahilladzi azhaba bi syahri kaza wa jaa bi syahri kaza. Jadi alhamdulillahilladzi azhaba bi syahri kaza wa jaa bi syahri kaza. Ini kenapa kita sunat berdoa lagu tu? Lil ittiba, karena mengikut akan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi ada riwayat Imam Ibnu Hibban, ada riwayat Imam Ahmad, ada riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi ada beberapa buah hadis yang zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita melihat anak bulan yang pertama. Jadi itu adalah lil ittiba, karena mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha daripada kitab Al-Imdad. Qala fil ubab, berkata di dalam kitab Al-Ubab. Qala fil ubab, berkata di dalam kitab Al-Ubab. Apa kata beliau? Wa yaqulu inda ru'yatil qamar, dan ketika mana melihat bulan itu, Nabi kita berdoa ketika melihat bulan. Maaf, bukan Nabi kita. Wa yaqulu, orang yang melihat bulan itu berkata ketika dia melihat bulan, a'udzubillahi min syarri hadzal ghasib. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan ini, kegelapan malam. Jadi intaha itu doa ketika mana melihat bulan berlaku malam hari, ketika keadaan sudah gelap gulita, tengok bulan, kita berdoa mohon perlindungan daripada min syarri ghasikin, min syarri, kan ada qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya itu min syarri ghasikin, kan ada min syarri ghasik. Jadi kita pun berdoa a'udzu billahi min syarri hadzal ghasik. Syurutus shaum, mas'alatu al-ashhar. La yakfi fi Ramadan. Ini syarat-syarat puasa. Mas'alatul ashhar. La yakfi fi Ramadan. Tidak cukup pada puasa bulan Ramadan ini. Ayyakula, bahawa dia berniat, dia berkata, dia mengucap nawaitu sauma ghadin faqat. Tak cukup dia berniat nawaitu sauma ghadin, sahaja aku puasa esok hari. Gitu je niat dia. Dia kata sahaja aku puasa esok hari. Macam tu sahaja. Tu tak cukup, tak memadai. Balla budda minat ta'arrudi li Ramadan, li'annahu ibadatun mudafatun ila waqtin fawajibat ta'yin. Bahkan mestilah dia itu menyebut bulan Ramadan. Li'annahu, karena sesungguhnya puasa Ramadan ini ibadatun mudafatun ila waqtin. Dia satu ibadah yang dihubung kaitkan dengan waktu, yaitu waktunya bulan Ramadan. Maka kena sebut sahaja aku puasa bulan Ramadan, sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan, sahaja aku puasa esok hari daripada puasa bulan Ramadan. Begitu. Nawaitu shauma ghadin tak cukup, tapi mesti la budda minat ta'arrudi li Ramadan, mesti dia menyebut tentang Ramadannya. Li'annahu, karena puasa Ramadan ini ibadatun mudafatun ila waqtin, satu ibadah
yang disandarkan, yang dihubung kaitkan dengan waktu tertentu, yaitu bulan Ramadan. Jadi sahaja aku puasa esok hari daripada puasa bulan Ramadan. Fawajabat ta'yin, maka wajiblah kita mentakyin, menentukan. Kita mesti menentukan puasa gapo? Puasa bulan Ramadan. Begitu. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang mu'tamad ada wujubi niyatil fardiyah. Tidak wajib meniatkan puasa fardu. Tidak wajib meniatkan fardu. Jadi tak wajib kita kata sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan puasa fardu bulan Ramadan. Kita kata puasa fardu bulan Ramadan tu tak wajib. Nak kata fardunya tu tak wajib. Jadi yang wajibnya macam mana? Sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan puasa bulan Ramadan. Itu je yang wajib. Tapi nak sebut fardu ke, tak sebut fardu ke, tak wajib. Tak wajib. Kalau kita sebut, lebih elok lagi. Tapi kalau kita tak sebut pun tak apa. Kenapa kita tak wajib menyebut puasa fardu Ramadan? Li'anna sawma Ramadan minal mukallafi la yakunu illa fardan. Karena puasa Ramadan daripada seorang yang mukallaf itu mestilah dia itu adalah puasa fardu. Tidak ada puasa Ramadan yang sunat. Tak ada puasa Ramadan yang sunat daripada orang mukallaf. Kalau puasa Ramadan, orang mukallaf itu namanya fardu. Tak ada puasa sunat Ramadan, tak ada. Tak ada. Kalau orang mukallaf tu tak ada puasa sunat Ramadan. Ya, kalau dah Ramadan memang fardu lah. Begitu. Memang fardu lah kalau orang mukallaf. Tapi yang tidak mukallaf seperti kanak-kanak itu mereka tidak mukallaf lagi, tidak wajib puasa untuk mereka. Tapi mereka kita sekedar latih saja. Kalau seandainya tak berniat pun tak apa mereka tu. Tak ada masalah. Tapi kita yang mukallaf ini mesti kena berniat, tapi tak wajib sebut puasa fardu Ramadan, tak wajib menyebutnya fardunya tu. Cukup puasa Ramadan, tak ada masalah. Ada sebab yang namanya Ramadan itu mesti adalah wajib fardu. Bi khilafis salati, ini berbeza dengan sembahyang. Berbeza dengan sembahyang. Fa innal mu'adata naflun, karena sembahyang yang diulang itu adalah sembahyang sunat. Jadi kalau sembahyang memang kena sebut. Kalau kita nak menunaikan kewajiban kita sembahyang, menunaikan kewajiban sembahyang kita kena sebut sembahyang. Jadi kita bersebut sahaja aku sembahyang fardu zuhur, sahaja aku sembahyang fardu asar, sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Kena sebut fardunya. Kenapa kena sebut? Karena sembahyang yang diulang itu hukumnya sunat. Jadi kita ada sembahyang dah. Misalnya katakanlah kita macam dekat Gepeng ni, sembahyang zuhur ni, ini bulan puasa je sembahyang awal. Skala dekat Gepeng ni sembahyang zuhur pukul 2.30. Sembahyang zuhur pukul 2.30 kalau hari-hari bukan bulan puasa. Jadi masuk waktu 1.30 dah masuk waktu dah. Kita pergi masjid lain 1.45, 1.40 tu dah sembahyang dah. Jadi kita misalnya pergi masjid lain 1.40, pergi masjid lain 1.40, kita ikut sembahyang di masjid lain, kita kata sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Kemudian kita pun karena kita ada kelas lepas zuhur, jadi dengan pelajar-pelajar sembahyang kita mau ikut sembahyang sekali. Nah, sembahyang yang kedua itu kan sunat hukumnya. Sunat hukumnya. Sembahyang muadah walaupun yang kita buat fardu zuhur, tapi jatuhnya dekat kita yang sudah sembahyang ni hukumnya sunat. Maka karena ada sembahyang fardu yang jatuhnya sunat bagi nisbah kita, akhirnya kena disebut sembahyang fardu zuhur kalau kita nak menunaikan kewajiban. Sebab ada sembahyang zuhur yang tidak fardu. Apa dia? Sembahyang yang muadah. Sembahyang yang diulang. Itu walaupun yang kita buat adalah fardu zuhur, tapi bagi nisbah kita hukumnya sunnah. Sebab kita dah sembahyang zuhur sebelumnya, sembahyang fardu zuhur sebelumnya. Maka ketika kita menyebut niat sembahyang itu kena disebut fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, begitu. Tapi puasa tak ada puasa fardu yang diulang, tak ada. Puasa hari ini berbeza dengan puasa esok. Puasa esok berbeza dengan puasa lusa. Puasa lusa berbeza dengan puasa tulat, begitu seterusnya. Setiap hari ada puasa yang berbeza-beza. Jadi kita hari ini puasa, hari Isnin, hari Rabu kita puasa. Esok kita nak ulang puasa kita hari Rabu ni boleh tak? Tak boleh dah. Sebab dah berbeza dah. Puasa hari Rabu suku, puasa hari Khamis suku, puasa hari Jumaat suku.
Dia berbeza-beza. Bukan boleh diulang macam sembahyang. Tu dia. Okey. Faidatun. Ubtuliya biwaj'in fi uzunihi. Ubtuliya. Dia sakit. Biwaj'in fi uzunihi. Sakit telinga. Ubtuliya dia diuji, diberi balak oleh Allah Ta'ala. Diberi ujian oleh Allah Ta'ala. Biwaj'in dengan sakit fi uzunihi di telinganya. Jadi orang ni, hamba Allah ni kena sakit telinga. La yuhtamalu ma'ahu as-sukunu illa biwad'i dawain yusta'malu fi duhnin au kutnin. Yang mana dia tak tertahankan lagi ni sakit. La yuhtamalu ma'ahu sukun. Tidak boleh ditenangkan lagi ni sakit. Sakit ni memang dah tak tertahan dah. Memang sakit sungguh. Illa biwad'i dawain. Melainkan dengan kita letak ubat. Yusta'malu fi duhnin au kutnin. Kita letak ubat, misalnya ada cecair ubat telinga, kita letak dekat kapas ataupun letak dekat minyak, dititis dekat telinga, dititis atau dimasukkan dekat telinga. Untuk apa? Untuk supaya boleh kita menahan daripada rasa sakit ini. Jadi karena dah tak ada ubat yang dah tak ada jalan yang lain melainkan dengan kita letak ubat, diletakkan dekat kapas ke, dekat minyak ke, untuk kemudian dimasukkan kat telinga. Maka watahaqqaqat takhfif, dan maka kemudian berlakulah itu at-takhfif, dah ringan dah, kita dah boleh tahan sakit dia sebab kita masukkan ubat telinga saat ni. Au zawalil alami bihi, atau tahaqqaqat takhfifu au zawalul alami bihi, ataupun hilang rasa sakit dengan sebab kita letak ubat saat ni dekat telinga kita. Bi an arafa min nafsi, dengan bahawa dia tahu dengan dirinya sendiri, mungkin sebab dia dah pengalaman sebelumnya pada semasa bukan bulan Ramadan dia dah sakit yang macam ni dah. Katakan di bulan Rejab dia sakit macam tu. Akhirnya bila Ramadan sakitnya datang balik, dia kata ni mesti kena letak ubat ni. Kalau tak letak ubat tak jadi. Dia pun letak ubat. Jadi dekat kapas ataupun dekat minyak letak ubat, letak kat telinga. Supaya sakitnya boleh dia tahan. Bi'an arafa min nafsi, dengan bahawa dia mengenal daripada dirinya sendiri, maksudnya dia dah ada pengalaman sebelumnya semasa bukan bulan puasa. Au akhbarahu tabibun, ataupun dia diberitahu oleh doktor. Doktor kata, engkau ni kena letak ubat kat telinga. Engkau ni kena letak ubat kat telinga. Kalau telinga kamu ni tak diubati, sampai bila-bila akan sakit sokmo. Jadi kena diubati telinga kamu, letak minyak ke, letak cecair apa yang sebagai ubat telinga. Ataupun letakkan kapas yang boleh jadi ubat, letakkan dalam telinga. Atau letak cecair minyak ke dalam telinga ni untuk jadi ubat. Jadi doktor kata macam tu. Maka lagu mana puasanya? Jaza zalik. Harus dia buat sedemikian, dia letak ubat kat telinga dia. Wa sahha saumuhu, dan sah puasanya. Puasanya sah. Lid darurati, kerana darurat. Kerana dah tak ada jalan yang lain. Jalan yang lain memang kena letak ubat kat telinga juga jalannya. Jalan yang lain memang tak jadi belaka. Memang tak boleh belaka. Tak akan boleh menahan sakit dia. Tak akan boleh menyembuhkan dia. Akhirnya kena letak ubat juga kat telinga tu. Itu sah puasanya. Lid darurati, kerana darurat. Tadi. Wad daruratu tubihul mahzurat. Ustaz, Ha. orang yang guna inhaler tu, yang sedut tu, sama Ustaz tak? Yang guna sedut ni, tengok sedut yang macam mana. Kalau sedut yang kat hidung tu kan tak ada zat, tak apa. Ni yang sedut, kalau sedut yang kat mulut yang ada zat apa? Ada zat ubat dia tu kan? Ada zat ubat dia tu, itu yang ulama berbeza-beza. Johor kata tak sah, batal puasa. Itu fatwa Johor, fatwa Johor. Fatwa wilayah kata sah puasa dia. Jadi berbeza-beza pula. Itu yang dekat mulut yang ada, yang kalau kita tekan tu kan, dia akan keluar apa? Ada keluar apa? Macam cecair ke, macam kabus ke apa? Macam uap tu kan? Itu tu
Kalau yang kata batal mengkiaskan dengan apa? Dengan rokok. Kan kita rokok tuh kan ada uap juga tuh, ada kabus dia juga. Kan masuk juga tuh. Batal katanya merokok nih. Jadi yang inhaler pun juga macam tuh lah, batal juga. Tapi yang mengatakan tak batal kiasnya lagu lain, kias yang cerita telinga tadi, kan? Jadi ada berbeza-beza lah ahli fatwa kita ni. Mufti Johor kata batal, mufti wilayah kata tak batal sebab mereka mengambil sudut pandang yang berbeza. Macam tu. Itulah. Jadi macam mana ya, macam itulah kadangnya ada berlaku perbezaan fatwa. Ada berlaku perbezaan fatwa. Kita ambil yang lebih maslahat lah kan. Itu je. Dia beza pengkiasan. Yang satu mengkiaskan ke rokok, yang satu mengkiaskan ke ubat telinga. Macam itulah. Intah itu daripada fatwa Bahuairis. Mas'alatu bil faqih. Ini cerita orang sakit gigi pula. Iqtala'a sannahu al-waji'ah. Dia cabut giginya yang sakit. Dia cabut gigi. Masa puasa-puasa ni, gigi dia sakit. Lalu dia cabut gigi. Wa huwa sha'imun. Dalam keadaan dia berpuasa. Dia cabut gigi dalam keadaan dia berpuasa. Lam yu'fa'anid dam. Maka tidak dimaafkan darah dia tu. Tidak dimaafkan darah dia. Artinya darah yang keluar daripada gigi itu kan lepas dicabut kan berdarah. Itu tidak ghairu ma'fuin anhu. Tidak dimaafkan. Najis artinya. Kena cuci lah tu. Lam yu'fa'anid dam. Tidak dimaafkan darahnya itu. Maksudnya jadi bukan najis yang ma'fu. Tapi kena cuci. Walarik al-mukhtalit bihi. Dan juga tidak dimaafkan ludah yang bercampur dengan darah. Liur yang bercampur dengan darah tu tidak dimaafkan juga. Wa in safa, sekalipun liur itu bersih, jernih, tak nampak kesan darah. Balla budda min ghasli famihi, dan mestilah dia mencuci mulutnya. Mesti cuci sebab hukumnya najis, darah tu najis, liur yang bercampur dengan darah itu pun juga najis walaupun jernih. La budda min ghasli famihi, dia mesti mencuci mulutnya. Naam, iya. In ammatil balwa biddami walam yumkinhu at-taharruzu anhu ufiya anhu. Ya, jika seandainya ammatil balwa biddam, darah tu memang terlalu banyak sehingga dah merebak di seluruh mulutnya, darah tadi tu. Walam yumkinhu at-taharruzu anhu, dan dia tidak mungkin untuk menjaga, mengelakkan diri daripada darah yang banyak saat ni. Sebab terlalu banyak darahnya. Ufiya anhu, maka itu akan dimaafkan. Dimaafkan dia. Sebab umumul balwa kan. Dimaafkan. Tak jadi darah yang najis, tapi darah yang ma'fun anhu. Kadamil lisati, seperti darah gusi. Lisah seperti darah gusi. Allazi yajri daiman, yang sentiasa mengalir keluar darah sokmo. Dekat gusi itu keluar darah sokmo. Yutasamahu, maka akan dimaafkan, yutasamah akan diberi kelonggaran, dimaafkan. Bima yasyukul ihtirazu anhu, dengan asbab apa? Dengan asbab susah mengelakkan daripada itu darah. Bi ayyab suqa hatta yadda rikuhu, misalnya dengan cara dia meludahkan sehingga sampai putih bersih ludahnya tadi, dengan dia meludah hingga putih bersih liurnya, tak jadi juga. Masih dia meludah, merah lagi, meludah, merah lagi, meludah, merah lagi. Dia memang darah tu memang keluar sokmo, mengalir sokmo. Jadi dimaafkan saja yang macam tu. Kalau seandainya susah kita nak mengelaknya. Illau kullifa ghaslu famihi fi aksari naharihi la syakka. Karena kalau seandainya dia dituntut, dibebankan kena basuh juga mulutnya itu pada sepanjang masa siang harinya, pada kebanyakan masa siang harinya, lah akan menyusahkan dia. Bal rubbama zada jiryanuhu bidzalik, bahkan boleh jadi dengan asbab karena dibasuh semua darahnya jadi semakin merebak. Darahnya jadi semakin merebak. Jadi tak apa, maafkan saja darahnya tadi itu yang keluar secara banyak tadi itu, dimaafkan saja. Sebab umumul balwa. Wakas saumi wassalati, dan demikian juga dengan seperti mana wakas saumi, seperti mana puasa. Jadi puasa tadi itu
karena darahnya dimaafkan, jadi tidak batal lah. Janji jangan dia telan lah. Kalau telan dia minum tuh jadi batal lah kan. Selama mana tidak dia telan, hanya berkisar di mulutnya sahaja, walaupun najis darah tuh, walaupun berbentuk cecair apa semua tuh, tapi selagi mana dia tidak telan, macam liur biasa, kita tak selagi mana darah tuh tak ditelannya, jadi begitulah, dia tak ada masalah. Dimaafkan saja najis yang ada, yang terlalu banyak san itu dimaafkan saja. Maka saumi, dan seperti mana hukum dimaafkan ketika berpuasa, apa dia? As-sholatu, ketika sembahyang. Jadi ketika sembahyang misalnya darahnya banyak di mulut tadi. Kalaunya sikit-sikit itu tidak menyusahkan kita, kita cuci sampai bersih kan. Tapi kalau seandainya menyusahkan kita sebab darahnya semakin banyak, maka ya dimaafkan lah. Itu seperti ketika sembahyang. Oke. Naam, iya. Yu'fa fiha, dimaafkan darah itu, anil qalil, darah yang sedikit, fil fami, di mulut, idza lam yabtali'hu, kalau seandainya tidak ditelan. Kalau ditelan batal puasanya. Kama rajjahahu Ibnu Hajar intahas, seperti mana ditarjihkan oleh Imam Ibnu Hajar. Darah yang sikit tidak ditelan, maka itu tak batal puasa. Tapi kalau ditelan, batal puasanya. Darah yang di mulut tadi tuh, yang sikit tadi tuh, dimaafkan saja selagi mana tidak ditelan. Intah, ataupun yang terlalu banyak tadi tuh, sehingga umumul balwa, tak susah nak kita mengelak, itu pun juga dimaafkan selagi mana tidak ditelan. Qultu, ini ta'kib daripada Imam Abdurrahman Al-Mansur kepada Imam Bilbaqi. Wa'tamada Muhammad Ramli adamal afwi an dzalika fis salati mutlaqan kabaqiyati damil manafis. Imam Muhammad Ramli memuktamadkan tidak dimaafkan darah itu di dalam sembahyang secara mutlak. Jadi darah gigi, darah gusi, ini yang mana berdarah mulut kita ni dengan asbab gigi dan gusi tadi tu, maka kata beliau tidak dimaafkan di dalam sembahyang. Jadi kena diludahkan juga. Kena diludahkan juga, kena dibersihkan juga. Tu kata Imam Muhammad Ramli. Kabaqiyati damil manafis, sebagaimana darah-darah yang keluar daripada rongga tubuh badan kita, lubang-lubang tubuh badan kita yang lain yang tidak dimaafkan, yang tidak dimaafkan. Jadi misalnya ada darah yang keluar daripada mohon maaf, daripada kubur dubur misalnya kan, ataupun darah yang keluar daripada mata misalnya, darah yang keluar daripada hidung misalnya kan, itu kan keluar daripada lubang-lubang yang ada di tubuh badan kita. Jadi semuanya darah itu tidak dimaafkan. Jadi kalau sembahyang dengan keadaan berdarah itu kena cuci dulu darahnya terlebih dahulu baru sembahyang. Tuh. Oke, itu yang dimuktamadkan oleh Imam Muhammad Ramli. Itu masuklah darah yang ada di mulut pun juga tidak dimaafkan oleh Imam Muhammad Ramli. Kena cuci terlebih dahulu. Oke. Amma fis shaumi, adapun dalam puasa, dalam masalah puasa pula, fala yabdughu ibqa'uhu fil fami mutlaqan ittifaqan hatta yabtali'ahu bisartih. Hatta yabtali'ahu bisartih. Amma fis shaumi, adapun dalam masalah puasa, fala yadurru, maka tidak ada mudarat, ibqa'uhu, mengekalkan darah tadi di dalam mulut secara mutlak. Ittifaqan, ittifaq antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Tadi itu Imam Ibnu Hajar dalam sholat dimaafkan, dalam puasa juga dimaafkan. Imam Ramli pula dalam sholat tak dimaafkan, tapi dalam puasa dimaafkan. Hatta, sehinggalah dia telan. Kalau ditelan, itu akan membatalkan. Imam Ramli kata membatalkan, Imam Ibnu Hajar pun juga kata membatalkan. Tapi bisa dengan syaratnya. Sehinggalah dia telan dengan syaratnya. Apa syaratnya tadi? Syaratnya dia darah itu akan dimaafkan kalau seandainya sikit ataupun terlalu banyak yang tidak boleh kita nak mengelak. Itu syaratnya. Maka dia akan jadi darah yang ma'fuun anhu. Darah yang ma'fuun anhu, selagi mana tak ditelan, kekal jadi mulut, itu tidak membatalkan puasa. Tuh.
Wa fi tuhfati, dan di dalam kitab tuhfah. Sepatutnya tak ada titik dua kasih tuh. Wa fi tuhfati wa ba'syin, dan dalam kitab tuhfah, Tuhfatul Muhtad wa ba'syin, dan kitab yang ditulis oleh Syekh Ba'sin, yaitu kitab syarah daripada Mukhtasar Al-Hadramiyah tuh, Busral Karim. Itu dia. Wa fi tuhfati wa ba'syin, dan dalam kitab tuhfah dan juga dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ba'sin, yaitu kitab Busral Karim. Walana wajhun bil afwi anhu ayrik al mukhtalit bidamil lissati mutlaqan idza kana safiyan. Dan kita dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada pendapat ashabul wujuh bahwasanya darah yang bercampur dengan ludah yang liur yang bercampur dengan darah gusi itu dimaafkan secara mutlak. Idza kana safiyan, seandainya liur itu bersih, liur itu jernih. Jadi tercampur darah, tapi bila kita ludahkan jernih je. Sebenarnya gusi kita berdarah, tapi bila kita ludahkan, ludahnya bersih, tak ada nampak kesan darah pun, jernih je liurnya, darahnya ludahnya jernih je. Maka itu dimaafkan walaupun gusinya berdarah. Zada ba'syin wa fi tanajjusir bihi iskalun, dan dalam masalah ini, masalah ketika mana liur ataupun liur yang bercampur dengan darah gusi yang jernih, liur itu dikatakan sebagai najis juga. Liur itu ada iskal kat situ, ada problem dalam pendapat itu. Yang pendapat yang mengatakan najis itu liur itu ada problem, ada iskal. Apa iskalnya? Li'annahu najisun, karena itu ada satu najis. Darah gusi itu kan najis. Amma ikhtilatuhu bima'in, yang mana pencampurannya dengan sesuatu yang mengalir, sesuatu yang cecair, bukan mengalir, sesuatu cecair. Rik itu adalah cecair. Darah gusi pun juga, darah yang ada dekat gusi itu bercampur dengan cecair, yaitu air liur. Air liur. Gusi di gigi kita ini berdarah, kemudian bercampur dengan air liur kita. Artinya darah yang ada di satu anggota tubuh nama gusi itu bercampur dengan air liur kita. Itu kan masalahnya wa maka nakadzalik, yang sekedar berikhtilat, bercampur macam tu, layan jusumulakihi, yang sesuatu yang tersentuh dengan dia tidak akan menjadi najis. Sesuatu yang tersentuh dengan dia tidak akan najis. Kama fiddami ala lahmi, ini seperti masalah darah yang ada di daging. Jadi daging tu kan kita dah cuci dengan air kan. Jadi daging tu kita dah cuci dengan air, bersih, dah bersih. Ada lagi darah, saki-baki darah tu yang lekat dengan daging. Ada lagi saki-baki darah yang lekat dengan daging, yang kalau kita nak cuci pun akan menyusahkan kita. Sebab dia lekat di dalam daging kan. Lekat di dalam daging. Darah-darah tu lekat dalam daging. Kita letakkan idza wudi'a fil ma'il tabkhi, kita letakkanlah daging yang masih berdarah tadi, yang masih ada darah dalam daging tadi, yang darah yang di luar tu dah kita cuci dah bersih dah. Darah yang mengalir tu damam masfuh tu kita dah cuci. Okey, dah bersih dah. Tinggal lagi daging tu nak tak nak mesti ada mengandungi darah juga di dalam daging itu. Kan? Bila dia ada mengandungi darah juga, kalau kita nak cuci lagi akan menyusahkan kita, sebab akan memakan waktu yang lama. Maka kata para ulama, darah yang ada dalam daging itu tak ada masalah, tu dimaafkan saja. Idza wudi'a fil ma, kalau dia nanti diletakkan di air, kita nak buat sup ke, kita nak buat tom yum ke, kita nak buat apa, darah yang ada dalam daging tu kita letakkan di air, ditabikhi, untuk kita masak, kita jadikan sup, tom yum ke, apa ke, macam-macam makanan. Fa inna dam, maka darah yang ada dekat daging tu la yanjusul ma, la yunajjisul ma, tidak akan menajiskan air. Begitu juga darah yang ada dalam gusi kita, ketika mana dia tidak mengubah liur gitu, tetap liur kita ini bersih saja bila kita ludahkan, maka tak ada masalah kata beliau. Sepatutnya begitu, sebab dikiaskan dengan darah yang ada di daging. Intaha. Masalah tukab, masalah al-qurli yu'fa andamil lisah alladhi yajri da'iman au ghaliban. Masanya dah habis, ambo serahkan semula kepada Al-Fadhil Ustaz Osmadi. Alhamdulillah. Kita habis beberapa masalah pula hari ini.
sehingga masuk ke tajuk syurutus shaum. Ada rasa tak sempat habis dalam bulan puasa ni. Bab puasa ada dua muka surat lagi. Tiga muka surat, empat muka surat lagi. Ya. Rasa tak sempat habis, seminggu lagi ada. Ya. InsyaAllah minggu depan kita ada sekali lagi, dan untuk habis bulan puasa tu nantilah kita akan maklum pula perubahan masa dan tarikh semua. Jadi untuk hari ini habislah. Saya ada nak kata apa orang? Ada Sadi. Okey, alhamdulillah. Syukran. Kita itu marilah sama-sama kita tangguh majlis kita dengan bacaan suratul Asr dan tasbih kafar. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana. Terima kasih banyak Ustaz.